pada satu malam Rasulullah SAW berkata kepada sahabat dia, kamu dengar sesuatu tak? Dia kata. Sahabat kata, tak ada dengar apa pun. Ya. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya aku telah mendengar pintu langit sedang dibuka. Memanglah Nabi kan, dia dengar lah kan. Manusia biasa, sahabat pun tuan-tuan berkaitan dengan gaib tersebut, dia susah nak dengar, dia tak boleh dengar. Ya. Setumpahnya sahabat kata, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, tuan-tuan yang saya akan diturunkan sekejap lagi satu ayat, ya, yang mana ayat ini, ya, terus daripada arasy. Maka apakah ayat tersebut? Ayat tersebut tuan-tuan di antaranya Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat terakhir surah Al-Baqarah tersebut. Makanya di antara ayat yang lazim tuan-tuan bacakan ayat itu, ya, ayat tersebut. So ayat sangat power sebenarnya, sangat hebat sebenarnya. Baik, tuan-tuan dikasihi sekalian, jadi itu Al-Kanzu. Apa tuan-tuan? Al-Kanzu. Apa makna Al-Kanzu? Perbendaharaan. Itu perbendaharaan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang ke-9 maknanya adalah Al-Kafiyah. Disebut Al-Kafiyah. Al-Kafiyah maknanya adalah yang memadai. Cukupkan dia. Memadai, kafiyah. Karena Al-Fatihah itu mencakup banyak tersebut tuan-tuan yang kasihkan, maka dia cukup. Ya. Ummul Quran dapat jadi ganti lainnya. Dia kata tuan-tuan yang kasih sekalian, dengan dia yang lain tu dah cover dah masuk dah dalamnya, dah mencakup dalamnya dah. Tetapi lainnya tidak dapat menjadi ganti kepadanya. Kalau tuan-puan baca umpamanya tuan-puan, Ustaz boleh ke waktu solat daripada saya baca Fatihah 7 ayat je, saya nak baca surah Al-Baqarah yang ada 186 ayat tu, boleh ke? Jawapannya apa tuan-puan? Tak boleh. Yang 186 ayat itu tak akan dapat menandingi yang 7 ini. Semestinya yang 180 itu lagi lah hebat kan, banyak. Ini 7 saja cuma. Tapi kata Rasulullah SAW, tak boleh. Yang 7 tersebut tak dapat menggantikan yang 186 tersebut, tak akan dapat menggantikan yang 7 ayat ini. Diingatkan Rasulullah. So nama dia pada Al-Kafiyah. Okey, apa nama lagi tuan-tuan? Al-Asas disebut. Al-Asas. Ia jadikan asas sebagai dasar sendi. Ya. Ia dasar bagi Al-Quran. Ya. Dia dasar bagi pada Al-Quran. Asas dia bermula daripada Al-Fatihah ini. Ya. Bayangkanlah tuan-tuan dikasih bangunan tanpa asas, maka dia akan mudah runtuh. Al-Quran pun tuan-tuan tanpa Al-Fatihah, ya, dia umpama bangunan tanpa asas tadi itu, mempunyai kekuatan yang tak seperti mana bangunan yang cukup asas dia. So Al-Fatihah apa dia? Namakan Al-Asas. Okey, di antaranya lagi tuan-tuan dikasih sekalian Fatihatul Quran. Tadi Fatihatul Kitab, ya. Ini Fatihatul Quran, pembuka Al-Quran. Ya. Hampir sama sebenarnya dengan mana Fatihatul Kitab, ya. Kemudian tuan-tuan dinamakan juga Suratul Nur. Apa dia tuan-tuan? Suratul Nur. Suratul Nur. Itu surah yang penuh dengan cahaya. Suratul Nur apa makna itu? Surah yang penuh dengan cahaya. Kerana surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia. Dia menerangkan, membimbing manusia. So dengan Fatihah je boleh kita dapat bimbingan yang baik sebenarnya. Yang ke-13 tuan-puan dinamakan juga Suratul Hamdi. Disebut Suratul Hamdi. Suratul Hamdi. Surah yang berbentuk pujian. Ya, isinya penuh dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan yang ke-14 tuan-tuan, suratul syukri. Disebut suratul syukri. Apa arti itu? Surah yang merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai kesyukuran daripadanya. Itu namakan suratul syukri. Baik, itu yang ke-14. Yang ke-15, suratul hamdil ula. Disebut suratul hamdil ula. Itu surah pujian yang utama dan pertama. Ini apa maksud itu? Suratul hamdil ula ni surah pujian yang utama. Tambahkan utama. Yang utama dan pertama. The first one. Ya, suratul hamdil ula. Yang pertama dan utama. Dan dinamakan juga kan suratul hamdil qaswa. Disebut suratul hamdil qaswa. Dan dia juga surah pujian yang terakhir. Nah, maka dia di awal dan dia yang di akhir. Maka waktu berdoa ataupun kita mulai dengan Al-Fatihah, dan biasanya kita akan akhiri dengan Al-Fatihah. Senang puji Allah, gunakan Fatihah dulu. Dan nak puji Allah juga terakhir nanti, gunakan juga Al-Fatihah. Sebab apa dia? Dia namakan juga suratul hamdil qaswa. Apa nama tuan-tuan? Suratul hamdil qaswa. Yang ke-17 tuan-puan dinamakan juga suratul ruqyah. Apa dia tu? Suratul ruqyah. Okey. Ruqyah adalah mantra. Ya, mantra yang dibenarkan adalah mantra yang berasal daripada Al-Quran ataupun bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Dinamakan mantra itu kadang-kadang al-ma'thurat. Disebut al-ma'thurat bermakna adalah mantra-mantra yang diriwayatkan, yang dinakalkan, yang diambil daripada Rasulullah SAW. Itu ma'thurat. Yang memang ada hadis-hadis dia, yang memang ada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu namakan al-ma'thurat. So, di antara ma'thurat itu boleh kita jadikan ruqyah. Apa namanya teman-teman? Ruqyah. Ruqyah ini adalah mantra yang boleh kita gunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, dan di dalam hadis Nabi tuan-tuan, ruqyah memang ada. Yang tak ada tuan-tuan dan kasih sekalian, ia adalah satu yang namakan sihir. Sihir tidak. Kita tidak boleh mempelajarinya. Ya, yang tuan-tuan boleh pelajari adalah ruqyah ini. Dia benteng daripada sihir tadi. Baik. Dan dinamakan juga suratul syifa. Apa nama tuan-tuan? Suratul syifa. Apa dia? Suratul syifa. Itu surah yang mengandungi kesembuhan daripada penyakit. Ya, dia adalah ubat. Sifatnya dia sendiri yang jadi ubat. Dia jadi penawar. Suratul syifa. Oleh itu pun tajuk perbincangan kita adalah 10 ayat motivasi penawar jiwa. Maka kita tak boleh lepas daripada surah Al-Fatihah ni. Hari itu teringat jugalah Al-Fatihah ni mungkin ramai orang dah tahu dah. Saya rasa terfikirlah nak masukkan tak dalam perkongsian ini. Rasa Al-Fatihah ni ramai orang tahu kot. Saya terasa macam tu. Last tuan-puan tak boleh. Ketika dah tengok tuan-puan bagaimana kehebatan Al-Fatihah ni, maknanya saya kena cerita jugalah. Walaupun mungkin bagi mereka ada benda yang mereka rasa dah tahu dah. Atau memang dah tahu semua ke? Kalau dah tahu semua, kita tutup majlis kita dengan menyebutkan Al-Fatihah. Tutup, buka Al-Fatihah kan? Tutup kena apa? Al-Fatihah juga. Baik. Kau boleh ya. Baik. Soalnya itu tuan-tuan, surah Al-Fatihah surah syifa, ya, di antara surah syifa. Surah yang dia sendiri adalah ubat. Kita boleh jadikan ubat. Dan ini tuan-tuan, dia memang berdasarkan hadis Nabi tuan-tuan.
Ya, yang mana pada satu kali beberapa rombongan sahabat tuan-tuan pernah pergi dalam satu perjalanan musafir dan sampai pada satu kabilah. Dan kebetulan kepala kabilah tersebut sedang sakit. Ada yang mengatakan bahawa dia digigit ular. Ada yang mengatakan tuan-tuan dia memang sakit, tak tahu apa punca. Ya. Lalu tuan-tuan yang kasih sekalian, kerana adat orang Arab memang tuan-tuan yang kasih tahu manapun datang dia akan layan. Maka sahabat Nabi ini tuan-tuan tahu bahawasanya yang nak layan dia ini sedang sakit tuan-tuan. Ya. Yang mana rombongan yang lain tersebut pecah dua. Satu apa dia? Yang memang tuan-tuan terima layanan itu dengan baik, arti kata dia makan dan dia minum dan dia tak kisah dengan yang sakit ini. Ada seorang daripada rombongan ni rasa kasihan orang yang jamu kita dia sakit, aku kena tengok lah kan. Tak sedap lah kalau sekiranya dia sakit, orang kita sedap makan je cuma dan dia sedap sakit. Maka akhirnya tuan-tuan dan kasih sekarang, sahabat ini pun datang jumpa kepada ketua kabilah ini. Lalu dia datang tuan-tuan, dan ketika dia datang tersebut, entah apalah tuan-tuan, muncul dalam diri, dalam hati dia atau dalam fikirannya, mengapa saya tak cuba bacakan Al-Fatihah pada orang ni? Maka terfikir bagi dia tuan-tuan, terus dia cuba bacakan dan tuan-tuan, alhamdulillah berkat daripada dia bacakan Al-Fatihah tersebut, ketua kabilah tu baik tuan-tuan yang kasihkan, seronok sekali ketua kabilah ni, sebab dah lama dia dah sakit dah, dan sekarang tiba-tiba dia baik. Kerana dia baik tersebut tuan-tuan, ketua kabilah ni seronok, akhirnya mereka dihadiahkan dengan kambing dengan lembu. Iyalah, kesihatan itu kan lebih penting daripada harta benda. Maka tuan-tuan kasih sekalian, sahabat-sahabat yang rombongan lain tu rasa apa dia? Kamu jual Quran ke? Jangan ambil kambing ni, jangan ambil pemberian dia ni. Takut kita termasuk orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran telah menjual beli Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang kasih, mereka terpecah pula jadi dua balik. Satu terpecah makan dan tak makan. Sekarang ni terpecah antara ambil hadiah itu dengan tak ambil. Dan tuan-tuan, sebahagian mereka memang ambil hadiah tersebut dan dibawa balik ke Mekah dan dibawa balik ke Madinah tuan-tuan. Sampai di Madinah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang tak puas hati kerana kawan ambil ni sebenarnya dia minat ambil juga. Tapi tak pasti hukum kan, tak tahu apa yang akan berlaku tuan-tuan. Akhirnya dia balik dan sampai di hadapan Nabi. Maka Nabi diberitahu tentang apa yang dilakukan oleh sahabat tadi itu. Okay? Maka tuan-tuan, Nabi tak langsung percaya apa yang dikatakan oleh sahabat mengadu ni. Ini di antara sifat Nabi. Ramai orang tuan-tuan mengadu, terus dia buat hukum tertentu dengan aduan orang tu tanpa unsur periksa dulu. Nabi tak panggil sahabat tu. Panggil sahabat yang mana ni? Baca Fatihah tadi, meruqyah tadi tu, menggunakan Fatihah, mengubat dengan menggunakan Fatihah tuan-tuan. Dia pun datang jumpa Rasulullah SAW, dia tanya, apa kau buat? Sesungguhnya aku yakin pada Fatihah Rasulullah, maka aku bacakan Fatihah. Dan alhamdulillah sembuh. Maka Rasulullah kata, memang Al-Fatihah itu syafiyah, syifa. Ia memang ubat dan boleh menyembuhkan. Siapa lagi? Kawan tak ambil hadiah apa dia? Jadi apa dia? Itu tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, dengan cara seperti itu, itulah tuan-tuan setengah ustaz yang beramal dengan perbuatan Islam. Dia orang bagi sagu hati kan. Cuma sahabat tadi tu ingat tu, dia tak letakkan price tahu, harga. Aku boleh sembuhkan, wahai ketua kabilah, bayar 5 ekor kambing sebagai pengeras. Setuju? Kalau setuju kita buat. Dia tak boleh. Sahabat tu tak buat macam tu. Dia memang tu terniat nak apa? Dan saya nampak tu keikhlasan dia tadi tu.
Yang menjadi faktor utama, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan dia. Dia nak bantu orang, dia nak tolong orang, kan orang sakit. Saya kadang-kadang tuan itu jugalah, ada orang mengadu tak sakit. Sebenarnya saya tak reti nak buat apa-apa, tapi dalam hati ni nak bantulah. Bacalah doa sikit tuan. Lepas tu kata, alhamdulillah, macam mana? Ringan sikit ustaz. Tahu juga aku Tapi jangan sampai macam tu. Dengan lupa diri so, yang penting apa? Bukan kita yang power, Allah. Dan kadang-kadang tuan ada yang kita dah niat nak apa itu, sebelum tu kita datang orang, aku nak tolong macam apa saja tuan, tak jadi juga. Dia on the spot tu. On the spot mana ada tu, masa tu tuan kita terniat tuan, aku nak cubalah buat. Dia menjadi. Tapi kalau dah plan betul-betul tuan, tak mampu, tak mujarab. Jadi tuan-tuan ni kata, macam itulah sebenarnya. Nabi dulu tuan-tuan ada mukjizat. Mukjizat tuan-tuan di antaranya adalah Nabi sendiri pun tak tahu apa yang akan Allah bagikan kat dia. Kalau ada orang dah mendakwa tuan-tuan macam ini, aku boleh buat ini, buat itu, dia kata. Sebelum tu lagi dia dah boleh explain kat kita tuan-tuan. Tengoklah, tipu tu. Itu penipu. Bahasa sekarang Dajjal. Dajjal ni tu penipu. Hati-hati. Baik. Jadi tuan-tuan yang kasih sekalian, Al-Fatihah itu adalah syifa dan dia juga adalah syafiah. Syifa tadi apa dia? Ubat. Dan syafiah adalah penyembuh, yang boleh menyembuhkan. Dia ada dalam. Dan tuan-tuan yang kasih sekalian, yang ke-20 namanya Suratus Salah. Apa namanya tuan-tuan? Suratus Salah. Itu surat yang dibaca pada tiap salat. Sehingga surat salat, surat untuk salat maksudnya. Sebab pada tanpa Al-Fatihah salat tak syah. Salat tak sah. Bagaimana? Tanpa Al-Fatihah salat tak sah. Macam tadilah tuan nak ganti dengan Al-Baqarah, mana kan? Tak boleh. Tak cukup. Jadi mesti dengan Al-Fatihah ini juga. Dan dikatakan juga tuan-tuan suratul doa. Apa dia tuan-tuan? Suratul doa. Itu pada surah itu sendiri pun sudah doa sebenarnya. Sebagaimana tuan-tuan ketahui, setiap lafaz yang tuan-tuan sebut tersebut Allah balas terus. Allah balas terus. Tahu pernah dengar hadis ni kan? Kita sebut je alhamdulillah tuan-tuan, sesungguhnya hamba-Ku sedang memuji Aku, dia kata. Dan sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sesungguhnya hamba-Ku sedang memuja Aku, dia kata. Dan ketika tuan-tuan sebut Malik Yaumiddin, tuan-tuan Allah pun sedang ada Athna alayya abdi. Apa dia tu? Istilah dia tu, telah menyucikan Aku. Tuan-tuan sebut apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibalas terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, orang kan ramai baca Fatihah. Kadang-kadang masa ritme dia tu berbeza kan. Dia baca tak, macam mana Allah nak jawab tu? Tuan-tuan, itu kerja Allah. Kita manusia ni mana sama dengan Allah Subhanahu. Maka dalam surah Ar-Rahman disebutkan tuan-tuan, kulla yaumin huwa fi sya'n. Pada setiap masa Allah tersebut sibuk. Ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat itu, sibuk dengan apa tu? Sibuk menjawab doa-doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Setiap hari, setiap masa, kata Allah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa, setiap hari dia sibuk belaka. Sibuk dengan apa? Sibuk nak melayan doa ni. Terutama masa puasa ni tu. Antara doa yang mustajab pada doa orang yang berpuasa. Banyak-banyaklah berdoa. Gunakan untuk berdoa. Dan tuan-tuan dikasihi sekalian, dinamakan juga tuan-tuan Al-Fatihah itu suratul talaq. Saya sebut suratul talaq. Itu surah permintaan, ada tuntutan. Berisi tuntutan atau permintaan. Minta sesuatu. Lebih kurang doa jugalah dalam dia tuan-tuan. Minta.
Dan juga kadang-kadang diungkapkan dengan suratul su'al. Disebut tuan? Suratul su'al. Su'al. Itu menyoal, meminta jugalah. Maksud dia lebih kurang. Kemudian suratul taumil mas'alah disebut. Suratul taumil mas'alah. Itu soal apa itu? Surah yang mengajarkan bagaimana kita nak berdoa. Ini cara berdoa adalah menggunakan Al-Fatihah ini. Dan dinamakan juga dengan surah munajat disebut. Surah munajat. Dan kita ada nama dia munajat. Munajat itu tuan, dia macam berbisik-bisik dengan Allah. Munajat apa tu? Berbisik-bisik dengan Allah. Yang mana tuan berdoa seorang-seorang tuan dengan lirik, bahasa yang lemah lembut tuan, meminta kepada Allah, ya Allah, dengarkanlah doaku ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai hajat yang besar kepadamu ya Allah. Tuan seorang lirik minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dia munajat. Munajat. Itu berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Munajat. So untuk munajat apa yang tuan boleh gunakan? Boleh gunakan Fatihah ini. Tuan sebut je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebut Fatihah itu mana tuan sudah bermunajat dengan Allah. Nak sambung dengan apa yang tuan inginkan dengan bahasa tuan pun tak ada masalah. Lepas tu tak ada masalah. Jadi ini surah munajat tuan. Dan dinyatakan juga tuan dinamakan suratul tafwid, betul kan? Suratul tafwid disebut. Jim tu tuan tukar jadi fa. Tafwid. Suratul tafwid disebut. Itu surah penyerahan diri. Tafwid adalah penyerahan diri. Arti kata ketika tuan baca Al-Fatihah ini, tuan sudah serahkan diri tuan. Ini maka orang ramai tuan baca Fatihah dia masih menerawang lagi. Imam baca Fatihah tuan dia pergi entah ke mana. Tuan Al-Fatihah maknanya kita serahkan diri kita. Macam kita semalam kot saya cerita tuan, macam kita ambillah aku ni, sama dengan Islam kan, ambillah aku ni, buatlah apa pun kau nak, aku tunduk patuh kepadamu. Suratul tafwid nama dia apa dia? Suratul tafwid. Apa makna dari itu? Penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dikasihi sekalian, yang ke-27 adalah suratul mukafaah. Disebut suratul mukafaah. Sekali lagi, suratul mukafaah. Mukafaah ini maknanya tuan-tuan pada asalnya adalah iaitu balasan ataupun tuan-tuan dikasihi sekalian macam bonus. Apa itu? Bonus. Arti kata tuan-tuan dikasihi sekalian, kalau tuan nak bonus lebih, nak banyak balasan lebih tuan, ganjaran lebih tuan, gaji-gajilah baca Fatihah ini. Beramal dengan Fatihah ini. Namanya suratul mukafaah. Sekali lagi pada suratul mukafaah. Yang ke-28 tuan, afdalus suwaril Quran. Disebut Quran. Sekali lagi, afdalis suratil Quran. Afdalus suwaril Quran. Sekali lagi, afdalus suwaril Quran adalah surah Al-Quran yang terbaik. Maksudnya apa itu kan? Surah Al-Quran yang terbaik. Kemudian tuan-tuan dinamakan juga akhirus suwaril Quran. Apa sekali lagi tuan? Akhirus suwaril Quran. Dia pun penutup.
terakhir. So tuan-tuan dan kasih sekalian, dia yang awal dan dia yang akhir. Akhirus suwaril Quran. Akhir ya. Itu ada tulisan yang tak ini tuan-tuan. Dan dinamakan juga yang ke-30 tuan-tuan, A'zam. Disebut A'zam suwaril Quran. A'zam suwaril Quran. Artinya adalah yang paling agung, paling besar. Surah Al-Quran yang paling besar. Ya, ini yang ke-30. Baik, ada tambahan daripada buku-buku tafsir yang lain tuan-puan ya, tentang surah Al-Fatihah ini, yaitu dinamakan juga tuan-puan Suratul Minnah. Saya sebut sekali lagi, itu minnah mana cita-cita ya, yang mana apabila kita baca Quran ini terkandung di dalamnya adalah cita-cita, harapan. Kalau tuan tahu kat mana tu, pada ayat mana tu yang mengandung cita-cita, harapan? Ihdinas siratal mustaqim. Di sana itu mengandung satu cita-cita, harapan, permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya cita-cita kita itu dimakbulkan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk merealisasikannya. Maka yang dinamakan Suratul Minnah. Sekali lagi apa? Suratul Minnah, iaitu cita-cita. Ya. Dan yang selanjutnya Suratul Mujziyah. Saya sebut Suratul Mujziyah. Sekali lagi, itu mujziyah daripada jaza, arti dia membalas ya, surah yang memberi balasan ya. Balasan yang berganda, yang hebat ya. Namakan suratul apa tu? Mujziyah. Sekali lagi, Suratul Mujziyah. Dan yang ke-33 tuan-tuan dinamakan juga Suratul Munjiyah. Saya sebut itu surah yang dapat membebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan, dari macam-macam kesulitan, masalah. Rajin-rajinlah baca Fatihah ini ya, insya-Allah ia adalah salah satu cara bagi kita untuk memudahkan urusan kita itu dapat jalan keluarnya atau ada penyelesaiannya ya. Suratul Munjiyah. Dan yang terakhir tuan-puan dinamakan juga dengan Suratul Tsaqalain. Disebut Suratul Tsaqalain. Tsaqalain tuan-puannya adalah iaitu manusia dan jin. Tsaqalain berasal dari perkataan thaqil, arti dia berat. Ya, thaqil arti berat. Iaitu ada dua golongan daripada makhluk Allah yang diberi beban, diberi tanggungjawab. Siapakah itu? Iaitu manusia dan jin. Yang mana dengan beban dan tanggungjawab dia itu, dia akan menyebabkan mereka layak mendapat balasan di akhirat nanti. Maka yang akan menjadi ahli syurga siapa dia tuan-tuan manusia dan jin sekali. Ada ustaz, kat dunia pun dia selalu kacau kita. Kat syurga pun dia kacau. Tak. Kat syurga tak ada kacau lagi dah. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan mereka bersesak-sesakan di pintu syurga dengan manusia nanti. Dia berlumba-lumba. Cuma tuan-puan waktu di dunia tuan-puan tak nampak, waktu di akhirat tuan-puan nampak. Handsome juga jin ni ya. Ada tuan-puan. Sebab dia masuk syurga, dia jadi handsome nanti. Ada daripada bangsa jin akan menjadi ahli syurga. So, ya, di antara amalan jin ini tuan-puan, mereka juga beramal dengan apa tuan-puan? Al-Fatihah ini. Al-Fatihah. Itu namakan Tsaqalain. Ya. Seperti mana tuan-puan ahli neraka juga ada manusia jin. Tapi kalau dekat neraka tuan-puan ramai jin dia, sedikit manusianya sebenarnya. Faham tu? Dibandingkan kalau kat syurga macam mana? Ramai manusianya, sedikit jinnya. Jin baik-baik dia tu
dia tak banyak, dia tak ramai. Ya. So yang banyak memang tak baik. Okey. Baik. Oleh itu tuan-tuan dikasih sekalian, saya rasa tuan-tuan pada pagi ini kita kongsikan tentang Al-Fatihah mengenai nama dia tu. Besok kita akan kongsikan tuan-tuan apakah rahsia motivasi yang kita mesti dapatkan daripada ayat tersebut sesuai dengan nama-nama yang banyak diberikan oleh ulama ataupun Nabi Muhammad SAW terhadap surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaatnya daripada perkongsian ini yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunannya, pada tuan-tuan perempuan saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.